Hari Sukan Negara telah diisytiharkan pada setiap hari Sabtu, minggu kedua bulan Oktober setiap tahun. Hari Sukan Negara juga merupakan satu inisiatif Kementerian Belia dan Sukan Malaysia, di mana ianya adalah satu langkah proaktif di dalam proses transformasi ke arah mencapai negara bersukan. Pandemik ini tidak menghalang kita untuk terus kekal cergas dan mengamalkan gaya hidup aktif dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP AM sektor sukan dan rekreasi yang sedang berkuat kuasa. Fokus akan membincangkan Hari Sukan Negara bersama Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kelantan, Puan Laila Nazura Nawi. Jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Hari Sukan Negara. Para penonton, bertemu kita di Fokus membincangkan isu semasa yang diterbitkan oleh Puan Wan Nur Farhani Wan Hassan, dipancarkan secara langsung kepada anda melalui page Urustia Penerangan Komunikasi Negeri Kelantan UPKN dan juga Kelantan TV, dan kita juga mengadakan secara cross post di FB Jabatan Belia Sukan Negeri Kelantan. Seperti yang diwawarkan pada pagi ini di studio, tetamu kita ialah Puan Laila Nazura Nawi, Pengarah Jabatan Belia Sukan Negeri Kelantan, yang akan membincangkan sambutan Hari Sukan Negara yang akan berlangsung pada 9 Oktober, hari Sabtu ini, 2021, bertempat di Kompleks Belia dan Sukan di Panji, Kota Baru, Kelantan. Assalamualaikum Puan Pengarah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ucap terima kasih di atas kesudian kehadiran Puan Pengarah untuk bersama-sama dengan Fokus pada pagi ini untuk membincangkan mengenai dengan sambutan Hari Sukan Negara peringkat negeri Kelantan. Sebagaimana yang kita sedia maklum, sambutan Hari Sukan Negara di peringkat Malaysia pertama kali diadakan pada 10 Oktober 2015. Ya. Dan ianya berlangsung setiap tahun. Ya. Jadi dan untuk tahun ini kita berada dalam suasana yang berbeza, iaitu suasana pandemik. Jadi sebagai mukadimahnya boleh Puan Pengarah jelaskan kesinambungan sambutan Hari Sukan Negara ini di peringkat negeri Kelantan. Silakan. Okey, terima kasih kepada Jimmy MC. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Okey, sebagaimana yang dimaklumkan oleh DJ Jimmy tadi, sebenarnya sambutan Hari Sukan Negara peringkat negeri, peringkat keseluruhan peringkat Malaysia akan diadakan setiap hari Sabtu, minggu kedua pada bulan Oktober. Jadi untuk tahun ini kita akan melaksanakan sambutan Hari Sukan Negara peringkat negeri Kelantan, dan seluruh Malaysia akan menyambutnya, iaitu pada 8 hingga 10 Oktober. Dan majlis perasmian Hari Sukan Negara peringkat negeri Kelantan dan seluruh Malaysia akan diadakan pada 9 Oktober secara serentak.
Dan kita di peringkat Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kelantan, kita akan bersama-sama semasa majlis perasmian itu nanti, kita akan bersama-sama secara live bersama dengan YABPM yang akan berlangsung di Putrajaya. Dan di peringkat jabatan juga kita insya-Allah majlis perasmian yang akan dilaksanakan pada 9 Oktober nanti akan disempurnakan oleh YABMB kita lah, insya-Allah. Baik, Puan Pengarah, saya tertarik nih dengan apa yang diperkatakan oleh Puan Pengarah. Ianya diadakan secara serentak di seluruh negara bermula 8 hingga 10 Oktober. Dan perasmiannya insya-Allah akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia di Putrajaya. Dan kita yang berada di Kompleks Sukan Panji juga akan dapat mengikutinya secara langsung. Ini bermakna sambutan Hari Sukan Negara untuk tahun 2021 ini diadakan secara hybrid, secara maya. Jadi kita akan dapat menyaksikan secara langsung di Kompleks Sukan dan di peringkat negeri juga. Yang Amat Berhormat Ustaz Datuk Bentara Kanan Menteri Besar Kelantan insya-Allah akan hadir untuk sama-sama merasmikannya di peringkat negeri. Jadi kalau boleh Puan Pengarah, bagaimana dengan perjalanan majlis tersebut yang akan diadakan? Adakah ianya akan mengikut SOP, dan kalau boleh SOP untuk kita mengadakan perjalanan sukan itu? Kalau boleh terangkan kepada penonton. Okey, terima kasih. Majlis perasmian ini akan dilaksanakan serentak di seluruh Malaysia. Dan kita akan tengok melalui Zoom lah. Zoom. Melalui Zoom. Dan jadi kita di Kompleks Sukan tu kita akan dapat melihat melalui skrin besar. Ya, skrin besar. Skrin besar. Kita akan sediakan skrin besar. Dan kita juga di peringkat negeri ni kita melaksanakan majlis perasmian di peringkat daerah pun sama secara serentak. Serentak. Ya, serentak. Kecuali bagi daerah Kota Baru saja kita akan laksanakan majlis perasmian bersama-sama di peringkat negeri. Oh, maknanya di Kompleks Sukan Panji. Sukan Panji. Okey. Di daerah-daerah tu dia yang akan dirasmikan oleh DO lah, DO masing-masing. Okey. Dan kita sememangnya lah walau kita ada majlis perasmian, kita memang tidak terkecuali daripada kita mesti mematuhi SOP yang ditetapkan oleh pihak kerajaan lah. Jadi SOP yang terkini daripada MKN yang dikeluarkan, kita boleh 50% lah daripada keseluruhan tempat ataupun kawasan yang kita nak buat tu. Dan kita telah menghadkan, maksudnya SOP yang perlu dipatuhi ialah yang pertama sekali mesti complete vaksin. 2 dos. Mesti 2 dos. Dan yang kedua, bagi peserta ataupun atlet-atlet yang berumur di bawah 18 tahun yang masih belum divaksinkan, dia mesti hadir bersama penjaga ataupun ibu bapa yang telah komplit vaksin. Ya. Dan satu-satu acara tidak boleh melebihi 50 orang. 50 orang. Sama juga dengan majlis perasmian, kita akan buat jemputan kepada 50 saja. Dan dalam masa yang sama, di majlis perasmian tersebut kita ada 50 dan di sekitar contohnya kita ada klinik tenis. Tak boleh lebih 50. 50 maksimum. Semua aktiviti-aktiviti itu tidak boleh melebihi 50 orang. Maknanya setiap acara untuk sambutan Hari Sukan Negara peringkat negeri Kelantan pesertanya tidak melebihi daripada 50 orang. 50. Kita masih terikat dengan SOP walau bagaimanapun pandemik COVID ni tidak menjadi satu orang kata penghalang bagi kita. Walau bagaimanapun SOP itu perlu kita patuhi. Dan setiap aktiviti-aktiviti yang kita laksanakan di kompleks, contohnya tenis, dia memang ada QR code dia sendiri. Dia memang ada SOP yang tersendiri. Bukan kata kita kata masuk di pintu pagar utama itu saja yang perlu dia scan. Tetapi di setiap venue-venue pun yang mana dia nak pergi tu dia mesti scan. Ini seperti kita pergi ke pasaraya. Ya, betul. Kita masuk pintu utama pasaraya kita dah scan. Nak masuk kedai lain scan pula. Ya, betul. Maknanya begitu sekali penjagaan ataupun untuk penjagaan kesihatan dibuat oleh pihak JBS Kelantan. Dan maknanya mula-mula kita nak masuk ke pintu pagar besar tu, bawah pintu gerbang tu, kita kena scan di situ. Ya, betul. Scan dan kalau sekiranya peserta ataupun maklumlah Puan Pengarah dengan suasana walaupun 50% kapasiti yang akan masuk,
Tapi orang-orang kita ni maklumlah kadang-kadang tu terlupa bawa emas dan sebagainya. Adakah disediakan oleh pihak kita ada sediakan juga. Kita ada sediakan emas. Tetapi untuk majlis perasmian ni, pintu pagar utama kita yang DJ Jimmy maklum tadi yang kata pintu geber tu, lah ni kita tak ada dah pintu geber. Oh, tak ada dah. Lamanya tak ada. Kita ada pintu baru comel dah. Allahu akbar. Alhamdulillah comel. Yang pintu utama tu kita fokus kepada hanya VIP yang ada stiker sahaja boleh masuk. Okey. Yang peserta lain-lain dia akan masuk pintu yang kedua. Pintu belakang. Pintu belakang masuk ikut apa tu sebelah JKR tu. Jalan yang JKR tu. Dan kita tak bagi situ macam crowded lah. Dan yang kedua, mana-mana orang kata penggiat sukan ni, yang memang loan ni apabila kita buka komplek kita, memang kita ada penggiat-penggiat yang penggiat sukan ni memang dia duduk hari-hari dia hadir ke kompleks kita untuk dia jogging lah. Betul. Okey, dia beriadah di situ dan kita akan buka daripada pukul 6.30 pagi sehingga 7.30 saja. Selepas 7.30 tu semua tu kita akan tutup, kenderaan tak boleh masuk kecuali yang ada stiker VIP saja. Maknanya kita selepas 7.30 pagi tu untuk persiapan untuk majlis perasmian. Sebagaimana yang diperkatakan oleh puan pengarah kita sebentar tadi, track di kompleks sukan di JBS Panji itu sebenarnya satu track yang terbaik. Dia baru saja dibaik pulih dan menjadi kesukaan ramai. Pagi-pagi kalau kita tengok pukul 6.30 tu ramai dah orang duk jogging. Dan mereka-mereka ni juga mengikut SOP ya pengarah. Ya, betul. Kalau dia tak ikut SOP memang kita tak benarkan masuk. Tak benarkan masuk. Maknanya sepanjang tempoh perjalanan sambutan Hari Sukan kita kena pakai mask lah. Kita pakai mask semasa kita tidak beraktiviti. Tetapi katakanlah kita ada aerobik. Kita ada aerobik, semasa aerobik tu sedang berlangsung, kita buka lah mask. Gitu. Tetapi kalau dalam keadaan yang biasa gini, yang statik, kita hanya mendengar mungkin ada ucapan ke apa, kita mesti pakai mask. Mesti pakai mask. Beraktiviti sahaja. Maknanya ini satu penerangan atau penjelasan yang ditunggu-tunggu sebenarnya oleh netizen sebenarnya yang berada di seluruh negeri Kelantan dan juga di seluruh Malaysia, tak kira di mana saja mereka berada yang mengikuti siaran ini. Ada yang tak berapa faham mengenai dengan SOP pemakaian mask dan sebagainya semasa bersukan. Masa nak main tu boleh buka. Istilah orang Kelantan kata gitu. Kalau kita tengok dalam Olimpik di Tokyo, untuk pelari 100 meter ataupun untuk acara-acara sukan, semasa Diamond ni nak pergi kepada venue, nak masuk dalam track itu, dia pakai. Tapi bila nak start ungar, pakai gun ni tak ada nyawa apa. Jadi hak kapung pun boleh. Boleh bermain dengan SOP, nak main sepak, nak main bola, nak main badminton. Masa main tak pakai mask, tapi sebelum main tu nak sampai ke tempat tu kita kena pakai mask, dan bila berada di situ nak tunggu giliran untuk main kena pakai. Kalau tidak kena sambil demo. Baik, ini penjelasan yang bagus ni sebenarnya. Ramai di antara kita ni tak berapa faham mengenai SOP, mengenai sukan dan rekreasi yang telah diadakan. Berbalik kita kepada sambutan Hari Sukan Negara ni, Puan Pengarah. Berapa jenis sukan yang akan diadakan di peringkat negeri, khususnya di kompleks JBS? Okey, kalau di kompleks pada hari 8 hingga 10 tu kita ada 30 aktiviti. 30 aktiviti. Bermaknanya HSN ni bermula 8 bulan lagi. 8 hari bulan lagi. Cuma majlis perasmian HSN tu sahaja 9 hari bulan. Ya, pada 9 hari bulan. Hari Jumaat. Ya. 30 kita ada di Kompleks Belia dan Sukan Negeri Kelantan. Dan keseluruhan di peringkat daerah di negeri Kelantan ni kita ada 223 program. 223 program. Banyak ni. Ya, banyak. Dan ianya secara serentak ni. Dia gini, daripada tempoh 8 hingga 10 tu, katakanlah contoh di Bacok. Mungkin Bacok dia ada 10 sukan. 10 jenis sukan yang dia akan anjurkan sempena Hari Sukan Negara. Dan di peringkat jeli pula mungkin dia ada 16. Tetapi 16 program tu katakanlah contoh aerobik, dia ada siri-siri dia pula. Gitu. Jadi that's why kita di peringkat seluruh negeri Kelantan ni kita mensasarkan penyertaan yang melebihi 100,000 lah.
untuk tahun ni. Untuk tahun ni. Ya. Dan kalau kita tengok rekod-rekod yang biasanya untuk sambutan HSN peringkat negeri yang diadakan sebelum zaman pandemik ni, ianya memang mendapat sambutan yang menggalakkan di seluruh negeri kerana ianya diadakan serentak dan sebagainya. Jadi 223 jenis sukan. Dan di peringkat negeri sendirinya di JBS Kota Baru ni kita ada lebih kurang 30. 30 jenis bermula 8 hari bulan sehingga 10 hari bulan. Jam mainnya? Kita kalau jam tu kita bergantung kepada penganjur masing-masing. Cuma yang di kompleks tu kita bermula daripada selepas saja majlis perasmian tamat, kita terus start. Yang kita jangka pada pukul 10 lah. Majlis perasmian tu akan tamat pada pukul 10 dan selepas pukul 10 tu 30 tu bersama dengan berjalan bersama, kita bermula dengan berjalan bersama YABMB dan kita teruslah aktiviti-aktiviti yang selanjutnya. Kita ada 30 dan termasuk juga kita ada ATV, kita ada memanah berkuda sunnah, kita ada petong, banyak program-program pada hari itulah yang telah kita rancang. Itulah kita bersama dengan pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kelantan Puan Laila Nazura Nawi yang menceritakan kepada kita sambutan Hari Sukan Negara peringkat negeri Kelantan. Dan selepas ini kita akan bertanyakan 30 jenis sukan yang akan dimainkan dan bagaimana kita sebagai netizen, kita sebagai rakyat, kita sebagai pencipta sukan ini untuk sama-sama menyertai permainan-permainan ini. Jadi jangan ke mana-mana, fokus akan kembali selepas ini. Asalnya di kawasan Kelakar ni selain daripada bantuan daripada Loji PHI utama, kita menerima air bersih daripada Loji Tualang 1. Ini adalah sebahagian daripada projek menaik taraf Loji Tualang 1. Yang mana Loji Tualang 1 yang asalnya hanya boleh kapasiti reka bentuk dia hanya 6 MLD, tetapi disebabkan kekangan sebab loji tersebut berada dalam kawasan penduduk, jadi terhad kawasan untuk pembinaan loji, kami terpaksa buat 2 loji berasingan. Naik tarafkan loji sedia ada tu, naik taraf kepada 10 MLD dengan sebab kekangan dia punya kawasan yang ada. Dan kami bina satu lagi loji baru, Tualang 2, sekitar dalam 10 km, 8 km daripada loji asal. Di loji baru inilah kita bina 20 juta liter sehari penghasilan loji. Jadi sebab tu ada Tualang 1 dan Tualang 2. Kedua-dua ni di bawah projek menaik taraf loji Tualang 1 kepada 30 MLD dengan dana daripada KPLB sebanyak 40 juta. Loji ni dalam proses pembaikan dan juga penambahbaikan. Dijangka kerja-kerja ni paling lewat pun siap pada hujung tahun ini, dan tahun depan insyaAllah loji ni boleh berfungsi lah dengan penghasilan 10 MLD berbanding dengan 6 juta liter sebelum ini. Kita besarkan lagi ni untuk tambahan lagi 4 lagi MLD. Jadi 6 MLD di yang asal, 4 MLD yang barulah, 10 MLD untuk tangki. Di loji ini kita tidak ada proses pengempalan dengan pemendapan. Tidak ada bahan kimia tersebut. Sebab tu kita panggil kaedah chemiless, kurang bahan kimia. Kita hanya gunakan bahan kimia untuk proses mematikan kuman, iaitu klorin. Di isu utama di Kuala Kerai ini dari sudut sumber air mentah dan juga penghasilan air bersih, air terawat, insya-Allah saya nampak perkara tersebut boleh diatasi. Cuma yang melibatkan masalah besar ialah bahagian pipe. Dia banyak agihan di sini masih lagi menggunakan pipe lama, pipe AC yang berisiko tinggi untuk pecah apabila menerima tekanan air yang tinggilah. Sebab tu walaupun loji dah dibesarkan, tapi kita masih lagi tidak dapat menggunakan sepenuhnya keupayaan pengeluaran loji tersebut. Sebabnya kita terpaksa kontrol tekanan untuk menjaga pipe-pipe. InsyaAllah bila selesai proses penukaran pipe baru yang dilancarkan oleh YB Exco pada tahun 2018 sebelum ni, InsyaAllah yang akan meliputi Kuala Kerai dan Gomusang sekali, kita boleh memberi sepenuhnya lah bekalan air yang dihasilkan.
Logik ini dibina buat masa ini beroperasi untuk dua tangki utama, iaitu tangki batu lada R8 dengan tangki batu lada R7. Kemudian nanti bila siap fasa kedua nanti, iaitu bila sistem pipe siap untuk agihan masuk ke logik ini, kita akan mula hantar kepada Bukit Keruh. InsyaAllah akan sampai kepada hospital baru, Hospital Sultan Ismail Petra. Okey, di mana dia akan mengambil sedikit beban daripada loji Pehi, yang mana loji Pehi ini boleh fokus untuk agihan kepada kawasan selatan. Jadi di Kuala Kerai selepas ini insya-Allah akan ada sebanyak 30 juta liter air sehari. Buat masa ini agihan kepada sekitar 4,900 pengguna untuk loji kawasan ini sahaja dahulu, dan kita akan mula besarkan agihan tu kepada lebih 10,000 akaun lah selepas ini insya-Allah apabila siap fasa kedua sambungan pipe nanti. Baik, para penonton, kembali kita di Fokus Isu Semasa dan kita masih lagi bersama dengan Yang Amat Besar Puan Laila Nuzuranawi, pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kelantan, membincangkan tentang Hari Sukan Negara 2021. Puan Pengarah, 2020 pandemik mula melanda dunia dan kita di Malaysia ini, termasuk di Kelantan ini, kita juga terkesan sangat. Jadi sambutan Hari Sukan Negara 2020 ditiadakan oleh kerana pandemik. Terakhir kita buat 2019 di dataran Stadium Sultan Muhammad keempat. Dan untuk kali ini kita buat untuk peringkat negerinya, kita buat di Kompleks Belia dan Sukan Panji. Jadi ramai yang bertanya dengan 30 acara yang telah disediakan oleh pihak GBS itu, selain daripada di jajahan-jajahan atau di daerah-daerah yang mengambilnya secara serentak, lagu mana ni demo-demo ni nak menyertai acara-acara ni, sedangkan kita menghadkan penyertaan kepada 50 orang untuk satu-satu acara tu. Silakan. Okey, terima kasih DJ Jimmy. Kita sebenarnya kenapa kita memilih untuk kita laksanakan di Kompleks Belia dan Sukan tu? Sebabnya kawasan kompleks tu dia maksud berpagar lah. Jadi sebab di situ kita nak menghadkan crowd kita supaya kita boleh melaksanakan Hari Sukan Negara sebagaimana SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan, supaya kita boleh kawal di situ. Dan kita juga selain daripada tu, kita juga telah merancang untuk melaksanakan di stadium juga. Walau bagaimanapun, apabila kita tengok dengan pematuhan SOP yang mana kita di negeri Kelantan ni masih lagi fasa 2. Betul. Jadi kita mengambil keputusan untuk kita buat di kompleks. Jawatan Kuasa Induk telah mengambil keputusan untuk buat di kompleks, dan semua aktiviti yang kita laksanakan sebanyak 30 aktiviti tu semua berdasarkan fasiliti yang sedia ada di kompleks. Okey, contohnya macam tenis. Kita ada kort tenis. Macam contoh kita ada lombol. Kita ada padel untuk lombol. Gelanggang lombol, dan kita adakan program lombol pada hari tersebut. Sama juga untuk lombol untuk kita macam biasa dan juga untuk OKU. Sama-sama. Okey. Dan kita ada juga padel yang besar. Jadi kita ada klinik bola. Untuk walau bagaimanapun, untuk masyarakat yang suka bersukan ni, yang pagi-pagi memang dia jogging, dia mari jogging, kita tidak tutup. Maksudnya kita still lagi buka. Kita still buka untuk track kita sehingga 7.30. Tak, maksudnya sehingga kita tak tutup. Track tu kita tak tutup. Track kita tak tutup. Walau bagaimanapun, masyarakat yang hadir untuk sama-sama menyertai tu, dia akan pergi ke tempat tu sekiranya memang pada waktu itu dah cukup 50, dia tak boleh masuk. Maknanya kita kira siapa cepat dia dapat lah. Siapa cepat dia dapat, dan siapa, contohlah kita ada macam untuk kita katalah mari mencuba. Mari mencuba, kita kata kita ada memanah. Okey. Apabila di tempat memanah tu masih belum cukup 50 orang, maksudnya semua orang boleh masuk. Tetapi kalau contohlah saya dah mari mencuba, dan saya dah siap dah, saya keluar, ada satu kekosongan, orang lain boleh masuk. Gitu. Sebab kita hadkan hanya satu-satu masa tu tidak boleh melebihi 50. Gitu. Jadi kita tidak, orang kata kita tidak menghalang ataupun kita tidak menghadkan
orang-orang yang nak menggunakan track kita tu pada hari perasmian tu disebabkan kita ada majlis tu. Ada. Track tu kita terbuka. Ya, kita terbuka untuk track tu. Sebabnya gini, kalau kita tengok di negeri Kelantan ni, kompleks belia dan sukan Panji sahaja yang merupakan satu-satunya kompleks yang ada di negeri Kelantan. Jadi track pun sama. Satu-satunya sahaja kemudahan sukan yang kita kata macam komplit lah. Sekiranya kita di peringkat jabatan, kita tutup. Jadi itu macam orang kata macam kecewa lah. Bagi orang yang nak mari, oh hari ni tutup sebab ada majlis. Jadi that's why kita di peringkat jabatan, dari segi kita nak pembudayaan sukan di kalangan masyarakat tu, kita tidak menghadkan orang kita. Asal saja dia mari, kita buka. Gitu. Jadi pada hari tersebut jangan bimbang. Tidak katalah orang yang selalu jogging tak boleh jogging, tetapi untuk dia menyertai acara tu sebagaimana yang saya maklum tadi. Kalau tak cukup lagi 50, dia boleh masuk. Kalau cukup dah 50, dia kena tunggu. Gitu. Maknanya kita menjangkakan netizen-netizen yang datang untuk sambutan Hari Sukan Negara ni, semua yang hadir tu insya-Allah akan bolehlah bermain, akan boleh ikut sama dengan acara-acara yang diminati itu. Tapi tak bolehlah bila siapa tu nak main selalu tak boleh. Tak boleh. Dia kena tunggu. Pasal kita bila orang trik ni. Kalau boleh kata siapa tu kita ada 45 orang, mana 5 orang lagi nak. Okey, masuk. Hak lain tunggu. Bila hak 50 ni tu, 50 hak duduk luar ni masuk pula. Dia gitu. Dah sambutan kita ni bukan kata sejar 2 jam. Dia bermula pagi sampai ke petang. Dia ianya ada selama 3 hari. Sampai tengah hari. Sampai tengah hari. Dan dianya hanya 3 hari tak? 3 hari tu tidak yang berada di kompleks tu bukan semua. Bukan 30 aktiviti tu akan berada di kompleks 8 hingga 10 dak. Bukan gitu. Yang 30 tu berada di kompleks pada 9 hari bulan tu. Hari pelancaran. Hari pelancaran tu. Mana situlah kita nak suruh nampak gempok nama ni acara-acara. Dan hak 9 hari bulan ni ianya diadakan secara serentak di seluruh jajahan. Ya, betul. Berbalik kita kepada facilities ni, saya tertarik ni bila pengaruh kata facilities yang ada di Kelantan kita ni. Kalau kita tengok ramai netizen yang mengatakan bahawa kita ni Kelantan kita ni ketinggalan sebenarnya. Bukan hamba kata tu. Hamba tolong kata bagi pihak netizen. Ketinggalan di segi infra, terutamanya sukan. Dalam sukan kita ni, seperti mana yang diakui sendiri oleh puan pengarah tadi, track untuk jogging, untuk jalan kaki, track sukan yang mengikut SOP yang ditetapkan oleh pihak berkuasa sukan, hanya ada satu-satunya di Kelantan ni, hanya ada di kompleks GBS. Selain pada tu kita ada track di stadium, tapi orang nak ubah kan. Maknanya gitu. Dan selain daripada tu, di kompleks kita tu di antara kompleks, walaupun nampak lekeh kompleks sukan Panji ni, tapi di antara kompleks sukan yang mempunyai facilities yang lengkap. Kalau boleh respon daripada puan pengarah. Okey, betul. Macam DJ Jimmy maklum lah. Memang kita di negeri Kelantan ni, kita itulah satu-satunya kemudahan sukan yang di bawah Kementerian Belia lah. Kalau misalnya kemudahan sukan di bawah KPM, dia ada di sekolah-sekolah, dia ada padang apa kan. Cuma di bawah Kementerian Belia dan Sukan, itulah satu-satunya yang kita ada. Okey, walau bagaimanapun kita di peringkat jabatan bermula daripada tahun lepas, di bawah RMK 12, kita telah merancang dan juga kita telah angkat sebanyak 73 projek untuk naik taraf dan juga bina baru. Macam contohnya di setiap daerah kita mencadangkan supaya adanya kompleks sukan komuniti di setiap daerah. Memang saya tidak nafikan lah, kalau berbanding kita di negeri Kelantan berbanding dengan negeri-negeri lain, kita sedikit ketinggalan. Walau bagaimanapun, itu bukan menjadi penghalang bagi rakyat negeri kita untuk bersukan. Dan kita di peringkat jabatan, bermula daripada tahun 2020, kita telah angkat sebanyak 73 projek, tidak termasuk projek-projek kecil.
Tidak termasuk. Tidak termasuk yang di bawah projek yang 500,000 ke bawah ni. Yang tu yang 73 tu semua yang 500,000 dan ke atas. Maknanya projek juta lah ni. Dan alhamdulillah untuk RP1 kita telah dapat kompleks sukan komuniti Jeli. Ya. Siap dah ke? Tak siap lagi. Tengah buat. Kita dah dapat kelulusan. Kelulusan tu kita dah dapat dah. Jeli kita jadi, dapat. Kelulusan untuk kompleks sukan komuniti ni ada berapa untuk Kelantan? Satu kita dapat di bawah RP1. RP1 rancangan Malaysia ke-12. Kita angkat untuk semua daerah. Setiap daerah ada kompleks komuniti. 10 maknanya 10 daerah kita ada. 10 daerah kita ada, kita angkat semua. Dan satu kompleks rakan muda yang kita angkat kita cadang berada di Pasir Mah. Buat masa ni di bawah rancangan plan RP1, Okey, rolling plan yang pertama tu kita dah dapat kelulusan bagi kompleks sukan komuniti Jeli. Ya. Dan kalau boleh perincian sikit untuk kompleks sukan komuniti ni, apa dia ada dalam? Dia ada belakang. Dia ada track, dia ada padel, dia ada dewan besar, dan dalam dewan tu maksudnya mungkin ada 4 court badminton ataupun net court, bergantung kepada skop yang kita nak. Gitu. Jadi di situ dia sama juga dengan kompleks Panji tu, tetapi dia lebih modern lah. Konsep dia tu lebih menjurus kepada lawn ni lah. Ikut design lawn ni. Ikut design lawn ni. Kadang-kadangnya para penonton, celah sikit. Kadang-kadangnya para penonton, lawn ni, orang kata kita di Kelantan ni ketinggalan dari segi infra untuk sukan. Sebenarnya kadang-kadang kita ni bagus juga. Kita walaupun ketinggalan, kita akan boleh. Kita bila kita boleh ngalah, orang lain buruk dah, kita boleh hak baru dah. So, yang kedua, orang lain design lama boh. Kita akan boleh design baru. Maknanya hebat pengarah kita ni. Situ duduk. Silakan pengarah respon lagi. 73 projek besar tadi. 73 projek itu salah satunya yang setiap daerah kita rancang tu lah. Dan di samping tu juga kita ada projek-projek naik taraf yang melebihi 500,000 lah. Ke atas. Ke atas. Okey. Sama juga di kompleks Panji. Kita sebenarnya kompleks Panji tu kita mula bina pada tahun 1997. Lagi. Dan kita baru dapat naik taraf yang pertama pada tahun 2019. Maknanya dekat 20 tahun. Ya. 2019 baru kita dapat naik taraf yang pertama. Ya, yang pertama daripada tahun 1997 dibina. Tapi tak apalah, sekurang-kurangnya kita dapat juga. Betul. Dan hasil daripada naik taraf tu, antara kemudahan yang kita ada, kita ada asrama. Asrama kita tu hudu sikit daripada hotel. Hudu sikit gitu. Boleh kita tengok kan? Boleh. Hari nanti hari sukan ni nanti kita akan buka. Okey. Asrama kita tapi kapasiti kecil lah, 70. Kalau dulu sebelum naik taraf 200 sebab katil tu dah berdeka. Jadi saya di pihak saya lah, saya tak say. Saya tak say dah berdeka sebab kita apabila kita melibatkan belia, orang tak duduk dah katil 2 tingkat. Kecuali macam di sekolah-sekolah asrama. Kita ni mau kepada belia-belia. Walaupun belia itu berumur daripada 15 tahun dan ke atas, masih lagi 15 tahun tu budak sekolah, tapi kita nak biar dalam keadaan semua selesa duduk. Keselesaan tu penting. Ya, keselesaan. Dan bilik kita pun di asrama tu semua aircon. Okey, katil pun kita katil divan. Gitu. Kita ada katil besi kan. Okey, kemudian kita ada juga gelanggang lombor kita. Lombor tu memang antara yang saya rasa memang terbaik lah. Iyalah, gitulah saya nak ayat. Asrama tadi ni kita boleh boleh digunakan oleh semua persatuan sukan ke? Boleh. Tetapi kita ada sedikit bayaran. Padahal buat comel. Tapi bayaran pun bayaran semua orang tak kira dia tu peringkat mana, dia memang mampu bayar. Gitu. Dengan boleh tengoklah nanti boleh tengok pada hari sukan tu nanti. Kemudian kita ada juga court badminton kita yang ada di dewan utama kita, dewan wawasan kita. Walau bagaimanapun buat masa ni kita tak gunalah dewan tu sebab kita ada untuk Jabatan Kesihatan guna untuk ni untuk apa nama ni, PKRC.
Okey, kemudian kita ada track kita tu sebagaimana yang DJ maklum tadilah, kita memang track kita memang molek lah. Dan kita ada itu pun selepas di Baik Pulih kan? Ya. Kemudian kita ada juga Extreme Park kita. Extreme Park. Kita ada gym. Gym kita ada 2. Gym yang lebih kepada macam orang nak jadikan badan sado satu gym. Orang yang nak gym sebagai kecergasan pun kita ada gym. Untuk kita kecergasan ada biasa. Ya, kecergasan biasa ada. Kita ada yang khusus pun kita ada. Khusus tu kena bayar ke? Semua kena bayar. Semua kena bayar. Tetapi walaupun kena bayar, kadar dia tu memang rendah daripada gym biasa. Rendah lah. Rendah dan sekali masuk saja. Gitu. Sekali masuk tu duduklah 10 jam pun itu saja bayaran. Ada instruktor? Kita instruktor daripada jabatan kita lah, daripada jabatan beliau. Rasa nak pergi sado juga. Boleh. InsyaAllah boleh. Dan kita ada banyaklah, kita ada dewan terbuka kita ada gelanggang untuk volleyball. Kita ada juga, dan saya nak maklum juga bagi kita yang kita rasa macam kita rasa kita tak say hak berbayar ni, tetapi kita minat untuk bersukan. Setiap hari Jumaat dan Sabtu, selain daripada penggunaan track jogging kita secara percuma, kita juga menyediakan aerobik secara percuma. Aerobik secara percuma. Percuma Jumaat Sabtu bermula jam 8 hingga 9 pagi. Di kompleks? Ya. Sebab apa? Kalau sebelum ni kita aerobik yang dikendalikan oleh pihak luar akan dikenakan bayaran lah. Betul. Okey, walau bagaimanapun apabila kita melihat kepada pembudayaan sukan untuk kita mencapai visi sukan tahun 2030, kita di peringkat jabatan kita melihat kadang-kadang DJ Jimmy mungkin RM3 sekali bayar kecil bagi kita. Betul. Tetapi besar bagi sesetengah orang. Betul. Mungkin RM3 dia dah boleh beli dah ikan 3 riyal. Jadi that's why macam mana kita nak membudayakan masyarakat kita tanpa orang kata alasan. That's why kita telah merancang dan kita telah melaksanakan aerobik secara percuma bermula jam 8 pagi hingga 9 pagi setiap Jumaat dan Sabtu. Jadi rakyat di negeri Kelantan ni tidak ada alasan lagi untuk bersukan. Sebab JBS menyediakan semua sekali. Kalau track jogging tu tak saya jogging letih, kalau nak enjoy, kita boleh mari aerobik pagi tu. Lepas tu hak lain-lain tu macam gym, adalah sikit bayaran, tapi bayaran pun macam saya maklum tadilah. Okey. Itu apa nama ni, kita berbalik kepada kompleks sukan di Panji. Apa nama ni telah pun diadakan pengubahsuaian untuk kali komplit dah ke? Ataupun masih lagi ada lagi benda-benda yang di dalam kompleks tu yang ingin diubahsuai? Masih. Sebab contoh macam kita futsal, kita naik taraf. Di gelanggang futsal terbuka. Dulu ni kita tutup ada bumbung. Ada bumbung. Ya. Okay. Lepas tu surface pun semua kita dah baiki baru semua. Okey, sama juga gelanggang saya kata di Dewan tadi, semua kita guna rubber lah. Kalau dulu kita pakai biasa, kita dah guna rubber. Lah. Ya, pakai getah lah. Okey, cuma track kita pun sebagaimana yang semua orang tahulah, memang kita dah tukar. Walau bagaimanapun ada lagi. Macam contoh gelanggang terbuka kita. Gelanggang terbuka yang saya kata tadi, gelanggang volleyball, netball, semua tu dia masih lagi untuk surface dia tu kita belum lagi naik taraf. Dan saya sebenarnya di peringkat jabatan kita juga merancang untuk kita naik taraf benda-benda yang belum lagi termasuk dalam skop naik taraf yang sebelum ni. Tetapi fokus saya selagi mana kita boleh guna pakai yang sedia ada tu, kita bagi dulu keutamaan kepada yang luar-luar ni. Maksudnya contoh pada tahun ni kita minta juga untuk kita naik taraf ataupun baik pulih gelanggang persatuan badminton di sebelah JKR tu kan. Okey, dewan dia tu. Di dewan dia tu kita dah dapat dah peruntukan untuk naik taraf tu RM500,000. RM500,000. Ya. Untuk dalaman ke atau termasuk luar? Kita mengikut kepada skop nanti. Tapi kelulusan kita dah dapat. Okey, kemudian kelulusan untuk kita naik taraf gelanggang badminton Dewan Tengku Anis pun kita dapat. Di Kala Cepo? Ya, di Kala Cepo pun sama, kita dapat RM500,000. Okey. Kemudian kita dapat juga peruntukan untuk kita baik pulih squash di MSSK. Pun sama RM500,000 dan telah siap pun yang tu memang dikendalikan oleh MSN pun kita dah dapat. Lepas tu kita ada juga baik pulih Dewan Badminton di Tumpak, kita dapat RM300,000.
Dan untuk futsal, 4 futsal, gelanggang futsal dan 1 gelanggang serbaguna, gelanggang terbuka di Gua Musek, kita dapat 95,000. 95,000. Maksudnya kita ini di antara projek-projek dalam progres. Ya, yang ni memang kita dah dapat kelulusan dan satu lagi kita telah juga dapat kelulusan. Apabila kita di Jabatan Belia dan Sukan, kita melihat kita satu-satunya kemudahan yang ada, kita cuba kena pasti tanah-tanah terbiar di bawah Pesuruhjaya Tanah Persekutuan. Terbiar lama dan kita cuba jadikan tanah tu boleh dimanfaat oleh masyarakat kita dan kita buat padai Cik Mi. Contohnya macam kalau kita pergi di Perak, kita masuk je bandar dia ada padai polo, padai banyak padai. Jadi masyarakat tidak ada alasan untuk petai-petai bawa anak. Tetapi kalau kita di negeri Kelantan, kalau dulu kita boleh main, kita ada padai. Walau bagaimanapun padai tu hak persendirian. Jadi loan ni semua orang buat rumah dah. That's why kita di peringkat jabatan, apabila masyarakat kita nak menggunakan kemudahan yang ada dengan satu-satunya. That's why kita telah mengenal pasti tanah-tanah terbiar, hak milik PTP untuk kita buat padai bola. Dan alhamdulillah kita telah dapat satu kelulusan pun sama 500,000 juga untuk kita buat padai bola di Teluk Mesira. Tupak? Ada, Teluk Mesira Bacok. Teluk Mesira Bacok? Ya, Teluk Mesira Bacok. Kalau tapi dia border di antara Kota Baru dan juga Bacok. Kalau kita perasan Budi, Kampung Budi atas pada Kedai Lalak. Okey. Dia memang tepi jalan dan alhamdulillah kita telah dapat ada peruntukan untuk kita buat padai. Cuma buat masa ni kita sedang menunggu kelulusan daripada pihak KPM untuk membenarkan kita buat padai. Tetapi kelulusan dari segi peruntukan untuk kita buat padai tu, mana PT ada dah. PT ada dah. Kita tunggu saja sebab gini, kalau kita tengok kita nak buat di tanah-tanah persendirian memang kita tak boleh. Sebab kita tidak tahu perancangan daripada tuai tanah. Tetapi tanah-tanah PTP, Pesuruhjaya Tanah Persekutuan ni, bila kita tengok dalam satu-satu tempoh tidak diguna pakai, JBS akan mohon untuk kita manfaatkan. Kita tak buat apa-apa pembangunan fizikal sebab kita takut nanti mungkin ada perancangan untuk pembangunan. Kalau kita buat padai anytime, mana dia nak guna bila-bila masa dia boleh buat. Cuma sementara guna saja. Kita comel padai. Kita buat padai. Tapi kira padai comel jugalah dengan kos 500,000 ni. 500,000. Padai yang comel maknanya rupuk yang rata. Padai yang rata dan juga sedikit fasilitis maknanya ada tiaga dan ada tempat orang untuk pergi beripung. Betul. Kalau itu maknanya kalau dia nak buat pembinaan apa-apa pun, kalau dia rombok sekadar rokah. Tak ada. Kita rokah pun kita tak buat. Ataupun rombok kemoh. Kita pasal kemoh. Gitu. Maknanya tidak akan ada satu-satu bangunan yang besar. Ini satu perancangan yang begitu baik sekali lah. Untuk netizen ataupun untuk rakyat ni, maknanya selepas ni insya-Allah lah dengan apa yang dinyatakan oleh Puan Pengarah kita sebentar tadi, tidak akan ada rungutan daripada netizen ataupun daripada rakyat negeri Kelantan ni khususnya. Nak main tak boleh, tak ada padai. Tak, kita nak bersukan tak boleh, tak ada tempat. Lepas tu kerajaan buat gapo tak sedia kau tu. Kerajaan buat gapo tak sedia. Lah ni kerajaan nak sedia belakang nak tengok adik kakak yang pergi main. Jangan pergi munuh. Tak, kena pergi main dengan molek. Jadi selepas ni para penonton, kita akan tanya dengan infra-infra yang telah tersedia seperti tadi dengan projek-projek 73 projek yang ada dengan kompleks sukan komuniti di setiap jajahan, perancangan dan hala tuju Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kelantan untuk tahun-tahun yang akan datang. Jadi jangan ke mana-mana, fokus kembali selepas ini. Sektor pelancongan ni kita dijangka dalam pertengahan bulan Oktober ini kita nak bermula daripada train to Dabung, iaitu naik kereta api ke Dabung sebagaimana yang kita buat yang lepas. Begitu juga tempat-tempat pantai, resort-resort di tepi pantai kita, dan juga di Pangkalan Datu, tempat pasar terapung ya, kalau boleh kita buka. Walau bagaimanapun terpulang kepada SOP MKN keluarkan supaya kita jaga jarak, pakai mask dan tempat-tempat yang mestinya yang kita semua 2 dos, yang dah mendapat vaksin 2 dos, kita boleh ke tempat-tempat tersebut dengan harapan yang dapat memberi kembali nafas kepada sektor pelancongan, begitu makanan, budaya, dan juga kita mengharapkan persembahan budaya juga boleh dipersembahkan.
dengan syarat-syarat yang diberikan oleh MKN kepada kita. Dan kita faham Langkawi sudah dibuka, Piratioman, Genting dan tempat-tempat lain. Kita berharap pada mulai November sehingga Disember ini akan adalah tempat-tempat ini dibuka. Kita mengharapkan demikian. Dan kepada rakyat masyarakat sedang, jagalah SOP yang ditetapkan. Itu yang penting. Baik, para penonton, kita kembali di Fokus dan kita masih bersama dengan Yang Mak Busa Puan Laila Nazuranawi, Pengarah Jabatan Belia Rasukan Negeri Kelantan. Walaupun dia seorang wanita ni lah, kita namakan dia sebagai wanita yang wajar. Kita bagi soalan yang pendek, jawapannya panjang. Dan dia begitu bersemangat untuk menyediakan infra khususnya untuk penggiat-penggiat sukan di negeri Kelantan. Kita beruntung kerana Puan Laila ni juga merupakan anak jati Kelantan ke? Dia orang Kelantan. Bila orang Kelantan jadi pengarah di Kelantan, dia memang jiwa dia ni untuk memajukan Kelantan. Untuk tengok Kelantan ni lebih comel daripada lain ni, dia lebih ke depan daripada segala-galanya. Jadi dengan perancangan yang dinyatakan oleh Puan Pengarah sebentar tadi, kita nak tahulah dengan infra yang cukup, dengan infra yang banyak dan dengan apa perancangan yang telah dinyatakan 73 projek. Kita ada kompleks sukan komuniti, kemudian kita ada apa ni, rakan muda tu apa dia nama dia? Kompleks rakan muda. Kompleks rakan muda untuk setiap untuk setiap jajahan. Ada satu saja. Satu saja. Kompleks rakan muda dan macam-macam lagi ni. Hala 7 JBS ini untuk negeri Kelantan bagi tahun 2022. Okey, terima kasih. Setahun-setahun. Okey, terima kasih. 73 projek yang telah kita angkat tu, sebab kita melihat kepada justifikasi kukuh, di mana kita nak dari segi pembudayaan sukan dan juga pembangunan belia di kalangan anak jati Kelantan ni, orang kata seiring dan sejajar dengan yang kerajaan mahukan. Okey. Tetapi buat masa ni macam saya maklum tadilah, kita hanya baru dapat satulah di Jeli. Dan kita juga perancangan dan hala 7 JBS untuk tahun 2020 dan sehingga tahun-tahun yang ke hadapan, kita nak menjadikan negeri Kelantan ni, rakyat negeri Kelantan ni, rakyat yang sihat dan orang kata sentiasa membudayakan sukan untuk orang kata kecergasan diri dan juga untuk orang kata melahirkan rakyat yang cerdas, rakyat yang cergas, dan secara tidak langsung apabila rakyat ni cergah, rakyat ni sihat, kita juga akan memberi impak besar kepada kerajaan negeri kita. Tak payahlah kerajaan lagi bersusah payah macam nak menyediakan ubat-ubatan yang banyak. Macam gitulah bila rakyat kita ni sihat. Selain daripada itu juga, kita juga merancang infra ni supaya kita boleh guna pakai selain daripada untuk sukan, walaupun kita kata kompleks sukan komuniti. Walau bagaimanapun di kompleks sukan komuniti dan juga perancangan yang kita buat iaitu kompleks rakan muda yang kita telah angkat untuk diadakan satu di negeri Kelantan ni adalah untuk kita nak melahirkan anak-anak muda Kelantan ni yang mempunyai daya kepimpinan yang tinggi. Sebabnya kita nak membangunkan belia tu, kita memerlukan orang kata satu perancangan yang betul-betul. Sebab belia ni kalau macam saya, zaman saya belia dengan zaman anak saya belia, dia tu dah tidak sama. Beza. Dah, dia sangat berbeza. Kalau lon ni, kalau anak kita tu kita tengok dia duduk dengan telefon je. Betul. Tak. Dia dengan PUBG-nya, dengan gadget dia. Dengan gadget dia. Jadi kalau kita nak terlalu macam halang pun tak boleh juga. Tak boleh juga sebab zaman dia. Sebab nak lock doa pun tak boleh juga. Tak boleh juga. Zaman kita dulu orang kata masa kita duduk gawe pun kita kena tunggu queue telefon public. Betul. Tak. Tapi lah ni seawal usia 9 tahun tu dah ada telefon sendiri. Betul. Jadi that's why pembangunan belia yang pada tahun akan datang ni merupakan orang kata satu cabaran besar
bagi Jabatan Belia dan Sukan dan juga agensi-agensi yang berkaitan, contohnya macam AADK, sebab belia-belia kita ni macam terlalu terdedah. Betul. Dia tanpa sempadan dah. Cuma bagaimana kita nak mencorakkan belia-belia kita, that's why Jabatan Belia melalui Jawatan Kuasa Belia Sukan dan NGO Negeri Kelantan, YB Haji Wan Roslan, sangat-sangat memang membantu kita untuk kita sama-sama untuk memperkasakan belia kita. Betul. Dan kita juga telah merancang pada tahun ni serta telah melaksanakan program pemerkasaan NGO belia. Sebab di peringkat akar umbi, NGO itulah yang merupakan tulang belakang kepada JBS untuk sama-sama bekerja dengan JBS, untuk sama-sama membantu JBS melahirkan belia-belia unggul ni di peringkat akar umbi. Dan sesungguhnya JBS dengan kekuatan yang hanya ada 80 orang dan di peringkat jawatan kuasa bersama dengan pihak UBS sendiri pun, tanpa NGO, tanpa individu-individu yang akan membantu kita ni, memang kita tidak mampu lah. Betul. That's why tujuan ataupun perancangan kita yang pertama, kita perkasakan dulu NGO di seluruh negeri kita, dan alhamdulillah kita telah selesai dah program pemerkasaan pertubuhan belia pada minggu lepas, yang melibatkan 400 orang. 400 orang. Ya. Ya, kita buat Maknanya dekat. fungsi JBS itu sendiri para penonton, ianya kita nampak benda ni ringkas JBS. Kita nampak benda ni ringan sahaja kerana melibatkan sukan dan belia. Sebenarnya sukan itu sendiri dah satu benda yang terlalu berat untuk diadaptasikan. Kemudian dia pergi pula kepada satu perkataan iaitu belia untuk menjana belia ini supaya ianya menjadi seorang insan yang berguna pada masyarakat, kepada kita semua khususnya, dan paling tidak ianya berguna kepada keluarga dia sendiri. Itu yang paling penting, dan inilah di antara peranan-peranan yang dimainkan oleh JBS itu. Sebab itu kita ada sambutan Hari Sukan Negara seperti yang kita bincangkan sekarang. Kemudian dia ada Hari Sambutan Belia Negara. Di peringkat nasional dan juga di peringkat negeri dan juga di peringkat daerah. Jadi dengan kapasiti 80, seperti yang Puan Pengarah kata tadi, nak jaga belia lagi, nak jaga sukan lagi ni memang sesuatu yang rumit lah. Tapi walaupun rumit, dengan kecekapan yang ada pada Puan Pengarah, pengalaman yang hebat sebenarnya, dia rata-rata dah ni gini. Ni pun wah kecek dah ni baru klik ke Kelantan. Hak sebenarnya. Dulu dia mari dah Kelantan. Kecek klik suruh jadi. Supaya kita nak gabungnya tadi. Nak gabungnya pengarah JBS dengan Exco Belia dan Sukan, lepas tu dengan MSN. Jadi kesemuanya ini bila digabung, ia akan membuahkan hasil yang seperti yang Puan Pengarah kata tadilah. Jadi kita mengharapkan semoga hala tuju yang dimaksudkan oleh Puan Pengarah kita ini akan mencapai sasaran. Kita nak belia-belia di Kelantan ini menjadi belia yang contoh kepada seluruh Malaysia. Kita nak belia-belia di Kelantan ini belia-belia yang mempunyai jati diri. Kita nak belia-belia yang berada di Kelantan ini supaya mampu untuk berdikari dan mampu untuk menjadi kebanggaan kepada keluarga mereka sendiri. Jadi setakat learning lah Puan Pengarah, kejayaan yang telah diraih oleh JBS khususnya kalau kita imbas kembali ke belakang. Dari segi sukannya kita ramai atlet, kita ramai ahli-ahli sukan yang berasal daripada negeri kita sendiri Kelantan. Begitu juga dari segi belianya sendiri. Kita ada Presiden MBM daripada Kelantan dah. Majlis Belia Malaysia. Kita ada pengungsi tetap dia. MBM. Lepas tu kita ada pemimpin-pemimpin yang hasalnya daripada negeri kita ni berada di peringkat pusat, berada di peringkat persekutuan untuk NGO belia ni. Silakan. Okey, kalau kita tengok sebenarnya kita rakyat Kelantan ni, kita mempunyai semangat yang saya rasa luar biasa sikit berbanding dengan negeri lain. Bukan kata macam sentimen negeri. Betul. Mungkin kita ni jiwa tak tahulah jiwa panglima ke apa ataupun kita dekat siye ke. Itu saya tak pasti. Tapi kalau orang Kelantan ni orang kata sungguh dia tu lain. Betul. Kalau dia buat apa-apa tu insya-Allah dia nak jadi. Betul. Kan. Jadi macam kita di peringkat Jabatan Belia dan Sukan ni,
banyak kejayaan yang telah kita kecapi, terutama sekali apabila kita berjaya untuk menarik rakyat negeri Kelantan dari segi pembudayaan sukan itu sendiri dan juga pembangunan belia itu sendiri. Cuma saya nak maklum juga di sini, contohnya macam kita di negeri Kelantan, kalau dari segi aspek sukan tu, kita Jabatan Belia, kita berperanan lebih kepada pembudayaan sukan, iaitu sukan massa. Maksudnya orang bersukan untuk sihat, orang bersukan untuk aktiviti. Tetapi MSN dia lebih berfokus kepada sukan untuk mencapai pingat. Sukan untuk pingat. Betul. Orang bersukan untuk meraih pingat, menjadi kebanggaan negeri dan juga negara. Maknanya untuk pertandingan. Ya, untuk bertanding. Itu peranan MSN. Tapi kalau kita di JBS, kita mau kepada sukan massa. Sukan massa. Okey, sukan massa. Maknanya untuk bersukan ni untuk sihat. Ya. Bersukan ni untuk, tapi infra disediakan oleh JBS. Ya, infra disediakan oleh JBS. Dan kalau kita tengok satu kejayaan yang besar lah, itu pandangan peribadi saya. Apabila saya tengok di mana-mana learn ni, hari cuti je kita tengok orang Gati Bersika. Jadi itu ialah merupakan satu kejayaan dan juga kebanggaan bagi kita, warga JBS Kelantan khususnya, dan juga saya rasa menjadi kebanggaan kepada seluruh rakyat di negeri Kelantan. Kalau DJ Jimmy tengok sendiri pun, di mana-mana macam contoh ni aerobik. Betul. Di mana-mana ada aerobik. Orang siapa ke macam tak boleh fizikal, orang sanggup hadir yang secara virtual. Okay? Sama juga dengan berbasikal. Kita gilah mana-mana, kita lalulah, mesti ada orang. Ada semua. Ada semua. Tak ada pagi, ada petang. Ya. Tak ada petang, malam pada gomol. Ya, betul. Dan benda ni pula memang orang kata merentasi orang kata darjah, hak umur dah. Betul. Sebab sukan ni merentasi jantina itu sendiri. Ya, kita tengok ramai ada orang puai kata basikal. Ya, betul. Dengan keluarga mereka, dengan anak-anak mereka. Dah jadi macam trend. Jadi kalau dulu kita pergi di negeri luar, betul, kita boleh tengok. Tapi di negeri Kelantan ni macam kurang. Tapi lo ni tak kira dia peringkat tertinggi, betul, ataupun dia di peringkat kapung, semua orang Gati Bersika. Okay? Nampak macam itu kejayaan besar bagi saya di peringkat jabatan. Maknanya keinginan rakyat tu untuk mengamalkan gaya hidup sihat. Ya, betul. Selain daripada itu juga, apabila kita merasakan satu kejayaan yang besar juga bagi kita, bagi peringkat Jabatan Belia, apabila permohonan kita untuk kita naik taraf ataupun untuk kita baik pulih kemudahan-kemudahan yang sedia ada di negeri Kelantan ni, banyak diluluskan oleh pihak kementerian. Macam contoh saya maklum tadilah, kita dapat di Gua Musang. Okay. Jadi orang kata jarang sangat yang kita mohon tu tak dapat. Maknanya ditolak. Ya, ditolak. Jadi alhamdulillah itu saya rasa macam kejayaan bagi kita. Dan selain daripada itu juga, kita juga dah dapat juga kelulusan 500,000 juga untuk kita baiki pada perdana, untuk naik taraf pada perdana kita. Pada perdana di Bandar Kota Baru. Ya, Bandar Kota Baru. Dan stadium kita pun kelulusan daripada KBS untuk naik taraf 5 juta. Ni dah start dah. Stadium Sultan Muhammad Ya, keempat. stadium. Jadi banyak infra-infra yang kita mohon mendapat kelulusan. Ya, mendapat orang kata perhatian daripada pihak kementerian. Jadi saya rasa itu mana mudah buat kerja lah. Ya, istilah orang kata jadi macam satu permulaan yang baik bagi kita. Tak apa, kita tak boleh hak besar, boleh hak kecil dulu tak apa. Janji kita dapat. Dan saya sebenarnya di Jabatan Belia dan Sukan, saya tidak berseorangan lah DJ Jimmy dah. Saya bersama dengan YB Exco, saya bersama dengan UBES, saya bersama dengan NGO, terutama sekali MBK. Saya bersama juga dengan NGO sukan, macam contoh PESRON. Dan kalau kita tengok PESRON pun hari tu banyak yang orang kata mencapai pingat untuk negeri, untuk Sukma, semasa Sukma di Perak. Dan kita juga bersama dengan YB Exco, Jabatan Belia telah merancang untuk kita menyantuni atlet-atlet semasa atlet-atlet para ni semasa pandemik COVID-19. YB pergi ke rumah atlet-atlet ni, yang mana atlet yang menyumbang kepada peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa. YB ada pergi menyantuni. Jadi itu saya melihat macam satu permulaan ataupun orang kata satu pendekatan yang baik di peringkat kerajaan negeri itu sendiri dalam melihat pembudayaan sukan dan juga pembangunan belia tu terus unggul di negeri Kelantan ni.
mana kecanaan yang ditunjukkan oleh pihak kerajaan berserta dengan kerjasama yang diberikan oleh pihak JBS, dan yang untungnya bukan JBS, yang untungnya bukan kerajaan, yang mendapat manfaatnya adalah atlet itu sendiri, ataupun penggiat-penggiat sukan, ataupun penggiat-penggiat belia ataupun NGO belia. Baik, itulah para penonton penjelasan yang panjang lebar sebenarnya dengan Yang Amat Besar Puan Laila Nazuranawi, pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kelantan. Kalau nak ikut area sebenarnya banyak lagi ni. Kita kalau kita nak erek nyanyo sebenarnya. Pasal kalau kita kira kita ni muka kita ni duduk belakang kan. Tapi kita cuba untuk menyapa rakan-rakan kita yang berada di talian Abdul Hakim, Ejah Kok Pusat Free Puan Pengarah. Kok Pusat memang Kok Pusat mana ni, King? Kalau Kok Pusat di Jabatan Belia tu, di komplek Belia tu, dia kena bayar juga sebenarnya, tapi tidak serupa tempat swasta lah. Ya, betul-betul. Pasal tu dia gini sebenarnya. Okey, saya ni sikit. Contohnya, apa saja penganjuran sukan, kalau katalah mana-mana NGO ataupun persatuan, ataupun dia mau kepada persatuan lah. Kalau individu tu dia macam payah sikit. Kalau kata apa saja yang fasiliti yang ada di kompleks tu, kalau kata nak secara percuma, dia mesti dengan kerjasama JBS. Itu pecah rahsia ke lah ke mana, Cik Min? Tak apa. Dan so lagi Puan Pengarah nak royak. Sebenarnya kita letak rega tu nak suruh ada tanggungjawab. Pasal dia standard ada orang kita ni, kalau main bagi free pakai tinggal gitu ya. Jadi mudah punah. Kalau bayar ni dia rasa lain sikit. So lagi ni Ming Li Fu, Ejah gym room biar free. Okey, untuk pengetahuan lah, gym ni memang saya di peringkat jabatan lah, secara peribadinya saya apabila gym kita telah dinaik taraf, saya memang ada buat permohonan lah kepada Kementerian Belia. Saya buat permohonan supaya gym kita ni diguna secara percuma untuk hari Jumaat dan Sabtu. Walau bagaimanapun saya minta maaf banyak, permohonan tu tidak diluluskan lah. Sebab atas justifikasi apa-apa saja yang kita gunakan hak kerajaan ni, dia mesti ada sedikit sumbangan untuk kerajaan. Sedikit sumbangan untuk kerajaan, bukan kerajaan nak cari profit. Betul. Bukan untuk keuntungan dok. Tetapi kalau tuan-tuan tengok, pendengar semua tengok, kalau kita tengok loan ni tandas awam. Awam, dok. Tetapi bila kita nak masuk tandas tu, berbayar. Sekurang-kurangnya 20% kena bayar. Sebab apa, dok? Sebab apa-apa yang disediakan oleh kerajaan, sedikit sumbangan daripada kita supaya kita sebagai pengguna menghargai apa yang kerajaan bagi. Bukan kerajaan nak nego, tetapi benda tu kita boleh bincang, dan mana-mana pendengar yang ada di sini, sekiranya kita katalah nak main tetapi tidak ada peruntukan keuangan, boleh hubungi JBS, kita akan maklum cara macam mana nak jadikan ianya hak kena bayar tu. Jadi tak kena bayar. Jadi tak kena bayar. Hak tu kena tak boleh bayar sini. Harap Min Li Fu tadi. Min Li Fu tadi berhubung balik dengan kita. Dia nak main gapo ni, nak gym free ni. Ling Guan Seng, terbaik Puan Pengarah. Memang Puan Pengarah kita ni memang yang terbaik yang kita ada setakat ni, yang sentiasa memberi kerjasama kepada kita. Kita tengok Abdul Halim. Abdul Halim, sejauh mana hubungan antara UBES dengan Jabatan Belia dan Sukan Negeri? Adakah saling bekerjasama dalam apa-apa program melibatkan sukan di negeri Kelantan? Memang lah boh. Kalau saling duk baloh tak jadi apa. Ni telah dijawab oleh Puan Pengarah, tapi mungkin Puan Pengarah nak respon sikit pada soalan Abdul Halim. Kita memang sentiasa bersama dengan UBES, sebab kita berganding rapat di bawah jawatan kuasa Belia Sukan dan NGO Negeri Kelantan, bawah seorang exco ni. Di bawah YB Wan Roslan, dan UBES pun di bawah YB. Kita pun antara jabatan yang duduk di bawah portfolio YB. Contohnya macam pelaksanaan Hari Sukan Negara ni, kita bersama-sama, kita urus dia bersama dengan UBES dalam pelaksanaan dan juga nak melancarkan Hari Sukan Negara. Dan semualah macam contoh program pemerkasaan belia ke, semua kita bersama-sama dengan UBES. Memang UBES tu
memang kita kata kat macam adik-beradik kita, Betul. rakan strategik yang memang kita tidak akan tinggal lah. Kita sebab kita di bawah portfolio yang sama. Sama. Ya. Itulah dia pentingnya kita bekerjasama ni para penonton. Baik, ada lagi ke respon daripada netizen kita? Nampaknya kita dah jawab belaka. Rasanya kita dah hampir ke penghujung untuk buah bicara kita mengenai sambutan Hari Sukan Negara. InsyaAllah ini kali pertama Puan Pengarah hadir ke studio kita. Kejut juga dia mari, dia kata, weh ada studio sini, dia kata. Jadi insyaAllah selepas ini kita akan bekerjasama yang lebih erat lagi dengan Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kelantan. Sekiranya ada maklumat, kita akan panggil dia lagi ke sini untuk sama-sama kita berkongsi dengan para penonton ini, untuk kita memberitahu apakah yang sedang dan akan dilakukan oleh pihak JBS. Sekali lagi terima kasih kepada Puan Lailana Zoranawi, Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kelantan, di atas kesediaan untuk bersama-sama dengan kita akhirnya untuk sambutan Hari Sukan Negara. Nak oyak gapo? Okey, terima kasih. Saya mengambil peluang ni. Terima kasih kepada KTV bagi peluang kepada JBS, dan saya ambil peluang ni sempena Hari Sukan Negara ni. Saya minta semua rakyat di negeri Kelantan jangan lupa daftar. Daftar sebagai peserta untuk Hari Sukan Negara. Jadi buka Facebook kita, Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kelantan. Daftar di situ. Kita dah sediakan dah QR code ke apa. Kalau misalnya tak pandai QR code, kita ada borang manual, boleh hubungi pegawai kita. Walaupun kita kata kita gi mari dapur meja makan, dapur meja makan, dan sekiranya gi mari kita tu 100 langkah, kita boleh dikira macam berjalan 100 langkah, dan kita boleh kira sebagai dia juga merupakan salah satu aktiviti sukan untuk kita daftarkan diri kita sebagai peserta. Jangan kita rigid-rigidkan bahawasanya sukan kita kena kata bersikap, sukan kita kena pergi main jogging di kompleks. Tak. Walaupun jalan, nak tanam bunga, keliling rumah, sapu tangga, kira berapa langkah. Tidaklah kata macam 1, 2, 3, tak. Maksudnya boleh daftar sebagai orang kata 1000 langkah berjalan. Contoh gitulah. Maksudnya semudah itu kita bersukan. Asal saja ada pergerakan, kita boleh dikira sebagai aktiviti kita untuk bersukan. Dan saya minta semua rakyat negeri Kelantan hak mana dengar ni, kalau mana hak tak dengar, cuik saing-saing tu, buka Facebook kita, daftar sebagai peserta Hari Sukan Negara peringkat negeri Kelantan, untuk sama-sama kita menyokong program kita. Terima kasih. Baik, itulah. Terima kasih sekali lagi kepada yang amat berusaha Puan Lailana Zoranawi, Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kelantan. Para penonton, Hari Sukan Negara adalah penting dalam usaha kerajaan untuk menggalakkan rakyat menerapkan amalan budaya, hidup cergas dan aktif, memandangkan peratusan kita di Malaysia ini sedikit kekurangan di segi berbanding dengan negara-negara maju. Jadi budaya sukan melalui amalan gaya hidup cergas dan sihat pada masa yang sama dapat membantu kita untuk sama-sama mengamalkan perpaduan silaturahim antara kita sama sendiri. Jadi fokus akan berhenti di sini. Amalkan hidup sihat sebagai budaya. Patuhi SOP yang sedia ada. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.